InsyaAllah kita malam ni bersambung lagi hadis yang ketujuh berkaitan dengan amaran meninggalkan solat ba'da fadilat solat. InsyaAllah kita habiskan. Dalam sebuah hadis yang masyhur ada diterangkan bahawa pada hari kiamat nanti tangan, kaki dan wajah umatku akan bercahaya kesan daripada wuduk dan sujud mereka. Daripada tanda-tanda tersebutlah umat ini akan mudah dikenali daripada umat-umat yang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa apabila sesuatu bala berencana hendak diturunkan, maka orang yang memakmurkan masjid akan dihindarkan daripada azab tersebut. Disebutkan dalam banyak hadis bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan api neraka daripada membakar kesan-kesan sujud. Maksudnya jika disebabkan amalan buruk seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka pun, anggota yang pernah digunakan untuk sujud tidak dapat dibakar oleh api neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa solat akan menghitamkan muka syaitan dan sedekah akan mematahkan tulang belakangnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda bahawa solat adalah penawar. Sebuah kisah yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang lain bahawa suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berada dalam keadaan meniarap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Adakah kamu sakit perut?" Beliau menjawab, "Ya." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bangunlah dan kerjakanlah solat, kerana dalam solat ada penawar." Satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam melihat syurga dalam mimpi. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga mendengar hentakan kasut Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Pada waktu subuh, baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah amalanmu yang khusus yang menyebabkan di syurga juga kamu berjalan bersamaku sebagaimana di dunia ini?" Jawab Bilal, "Apabila wuduk saya batal, sama ada pada waktu malam ataupun siang, maka saya akan mengambil wuduk, kemudian saya akan menunaikan solat tahiyatul wuduk dan lain-lain sekadar kemampuan saya." Hadrat Safiri rahimahullahu ta'ala berkata bahawa seseorang yang meninggalkan solat subuh, para malaikat akan memanggilnya sebagai fajir, iaitu orang yang melakukan dosa. Orang yang meninggalkan solat zuhur dipanggil sebagai khasir, iaitu orang yang rugi. Orang yang meninggalkan solat asar dipanggil sebagai asi, iaitu orang yang derhaka. Orang yang meninggalkan solat maghrib dipanggil sebagai kafir, iaitu orang yang ingkar. Orang yang meninggalkan solat isyak dipanggil sebagai mudai, iaitu orang yang mensia-siakan hak Allah Subhanahu wa taala. Alamah Sya'rani rahimahullah berkata bahawa hendaklah difahami sebenarnya bala bencana akan terhindar dari sesuatu tempat sekiranya penduduk di situ mendirikan solat. Manakala azab pula akan diturunkan ke atas sesuatu tempat sekiranya penghuni-penghuni di situ tidak mendirikan solat. Tidak mustahil di tempat yang sedemikian berlaku gempa bumi, sambaran halilintar dan rumah-rumah tenggelam. Sesiapa pun tidak harus merasakan dia sudah selamat kerana dia telah mengerjakan solat tanpa memikirkan tentang orang lain. Ini kerana sekiranya turun sebarang bencana, maka bencana itu akan meliputi semua orang secara umum. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahawa pernah sekali para sahabat bertanya, "Adakah kami akan dibinasakan sedangkan masih ada di kalangan kami orang yang soleh?" Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya, apabila perbuatan maksiat mengatasi amalan kebaikan." Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab semua orang untuk mencegah perbuatan yang buruk dan mengajak manusia melakukan kebaikan mengikut kemampuan masing-masing. Alhamdulillah tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, kita telah habis penerangan hadis yang ketujuh berkaitan dengan amaran meninggalkan solat di dalam fadilat solat. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, inilah kita kadang-kadang kita tidak mampu untuk mencegah maksiat. Itulah keadaan iman kita kan. Sebenarnya maksiat ni mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang tak solat satu-satu qaryah ni akan mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga maksiat-maksiat yang lain, sekiranya berlakunya maksiat suatu tempat itu, maka dia akan menimpa, bala tu akan menimpa semua orang.
Jadi kita, kalau kita mencegah, kita dapat cegah, kita halanglah dengan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika dhaful iman. Dan kita cegah, tak boleh kita cegah dengan kuasa, kita tak ada kemampuan, kita cegah dengan tegur dengan mulut, ajak mereka sembahyang kan. Kalau kita ajak dia sembahyang dengan mulut juga, nanti kita bergaduh, kita tak payah. Kita jangan ajak dengan mulut lagi lah. Nanti siapa bergaduh, lain cerita pula. Jadi kita bencilah dalam hati perbuatan dia, meninggalkan sembahyang kan, ataupun maksiat-maksiat yang lain. Dalam hati adalah selemah-lemah iman. Kalau tak ada rasa apa-apa, orang tak sembahyang pun kita tak rasa apa-apa, orang ada maksiat kita pun tak rasa apa-apa, cek iman kita kat mana. Masih ada iman kita dalam diri kita kan. Itulah. Sebab itulah selemah-lemah iman, kita benci dalam hati kita. Bukan benci orang tu, benci perbuatan dia tu. Kita umat Muhammad ni kita kena sayang pada semua kan. Tapi perbuatan dia tu kita tak suka, kita benci dengan perbuatan dia yang melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah apa-apa, moga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik dan hidayah bagi saya dan tuan-tuan untuk dapat amal dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika. Sallallahu